أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Fadilatul Imam, Tuan Haji Azizan dan seterusnya seluruh pelayan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan untuk kita sama-sama lagi pada kesempatan yang sebegitu berharga, kesempatan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada hari ini, alhamdulillah. Saya bercadang untuk membaca kitab di sini, iaitu satu kitab yang saya sendiri nak mengaji kitab ni iaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Bagi orang yang mengaji hadis, kitab ni merupakan di antara kitab-kitab yang penting, iaitu susunan kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Selepas Al-Imam Al-Bukhari menyusun kitab Sahihul Bukhari, maka disusun satu kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu satu kitab yang membahaskan, menceritakan tentang adab. Kalaulah kitab yang bernama kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu ialah hadis-hadis tasawuf ataupun hadis-hadis akhlak, maka Imam Al-Bukhari juga menyusun satu kitab hadis yang berkait dengan akhlak. Namanya kitab itu adalah Al-Adabul Mufrad. Kitab ni boleh dapati terjemahannya di kedai-kedai kitab, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya nak bawa satu hadis yang pertama yang insya-Allah sebelum daripada itu, bila sama-sama kita menghadiahkan sekali Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Akbar Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita harap insya-Allah dengan kita baca kitab dia ni, nanti pada hari bangkit esok kita boleh tumpang ya. Kita boleh tumpang Imam Bukhari insya-Allah. Sebab di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara orang yang kita dapat menerima ataupun memperoleh syafaatnya ialah orang yang pernah kita mempelajari ataupun mendapat ilmu daripadanya. Maka para ulama khususnya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu sudah pastinya bukan manusia biasa-biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih dia untuk menyusun satu kitab hadis yang disebut dengan As-Sahhul Kutub ba'da Kitabillah. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Ya, kitab Sahihul Bukhari. Imam Bukhari ini kelebihan dia kerana kelebihan guru-gurunya. Imam Bukhari ini tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia ada gurunya tidak kurang daripada 1000 orang guru. Kita sampai lagi 1000. Imam Bukhari ini gurunya 1000 orang. Jadi subhanallah, tentulah gurunya satu orang ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau satu titik ibarat satu titik hujan, 1000 titik hujan ni kita bayangkanlah betapa melimpahnya fuyudas kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri seorang murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tengok daripada sejarah hidupnya, seumur hidupnya hanya untuk Rasulullah saja. Pergi ke sebuah tempat, jalanan yang begitu jauh, musafir seorang diri. Bayangkan permusafirannya menempuh padang pasir yang luas sekali, berbulan-bulan, hanya untuk mencari sebuah hadis Rasulullah SAW. Yang bertemankan perjalanannya pada ketika itu ialah bertemankan dengan Tuhan yang mencipta dia. Seperti mana yang disebut oleh para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa khairu man tashab maulaka ya ayyuhal insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik teman engkau ialah Tuhan kamu, wahai manusia. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun seorang-seorang dia tak takut seorang-seorang bermusafir, sebab dia yakin permusafirannya ialah permusafiran yang diiringi dengan iringan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ada satu kenangan. Suatu mana kami mengaji hadis, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, saya tunaikan haji pada tahun 92. Waktu itu muda lagi. Ala sayyidina Muhammad. Daripada Mesir. Pergi buat haji daripada Mesir. Jadi bila sampai di sana ni, kita duduk Mesir, tengok kita yang kita kenal orang Melayu, orang Arab, orang Melayu, orang Arab. Bila pergi ke Mekah, saya beli jubah, beli apa saya tak ingat, di satu kedai. Tapi bila kita beli sesuatu, beli di kedai ni, saya pelik tengok orang ni. Sebab saya tak mahu tengok orang ni orang apa. Nak kata Cina, dia tak Cina. Nak kata Arab, dia tak Arab. Dia Cina tapi hidung dia mancung.
Allahumma salli ala sayyidina. Rambut tu lebih kurang macam rambut kita lah. Tak hitam tapi nak merah juga. Macam perang tak perang. Saya pun tanya, hang bangsa apa? Tak pernah tengok bangsa ni. Hang daripada mana? Dia kata, ana min Bukhara. Waktu tu gup di hati. Bila kita duk mengaji hadis ni, kita selalu baca tentang hadis-hadis Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tu dah duduk di hati kita lah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bila sebut Bukhara langsung gup di hati. Allahu Akbar, nikah bangsa Imam Bukhari. Jadi subhanallah, Imam Bukhari ni dia asal pada Bukhara. Dan dia al-musannaf kuburnya di Samarkand. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itulah bangsa yang Allah pilih untuk menjadi bangsa mulia kerana usahanya menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terbentuk satu kitab hadis yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Sebenarnya kitab hadis yang pertama disusun bukan Sahih Bukhari. Kitab hadis yang pertama disusun ialah Muwatta Imam Malik. Imam Malik lah yang pertama-tama menyusun kitab hadis. Jadi bezanya dengan Sahih Bukhari, sebab Sahih Bukhari ini Imam Bukhari meletakkan syarat-syarat yang sangat ketat untuk menerima sesebuah hadis. Maka dia duduk ranking yang paling atas sekali. Kerana bukan mudah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak menentukan sesebuah hadis itu sahih, melainkan sebegitu ketat syarat-syarat yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat meninggal Imam Bukhari, ada satu orang mimpi. Malam meninggal Imam Bukhari. Malam tu ada satu orang mimpi. Dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Bersama-sama dengan Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maknanya majlis yang dia jumpa dalam mimpi dia tu majlis yang sangat eksklusif. Sebab sahabat-sahabat yang utama sahaja yang ada dalam majlis mimpi dia pada malam itu. Tak semena-mena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok Nabi kita bangkit. Nabi kita bangkit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung Nabi menuju ke seolah-olah satu pintu. Dan Nabi SAW seperti menanti-nanti kehadiran seseorang. Pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni di kalangan satu orang awliya yang mimpi ini, langsung dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebab mimpi Nabi ini benar. Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa yang bermimpi melihatku, sesungguhnya dia telah melihatku. Benar mimpi melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Sebab Nabi kata, "Fa inna syaitana la yattamatsalu bi." Kerana syaitan tidak boleh merupa aku. Akhirnya bila mana orang ni tengok Rasulullah bangkit berdiri macam menanti-nanti seseorang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tanya, Rasulullah menanti siapa? Ketika Nabi kita menjawab, aku menanti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Aku menanti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Esok dengan perkabaran semalam dia kembali ke rahmatullah. Ini karamah Al-Imam Al-Bukhari. Maknanya dia sebegitu dekat dan hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tara-tara kita pun kalau duduk di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita berasa tak sangka rasa lah. Macam mana dia selalu berdamping dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hari ini berapa pendapatan pahala yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Akbar Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau kita pergi ke Mekah, jumpa orang yang mata sepek atau apa sepek tu, batu putih, hidung mancung, tu lebih kurang lah. Itulah wajah, seolah-olah barang dapat kita bayangkan, itulah wajah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Saya nak cerita lagi satu cerita. Cerita ni penting sebab kata ulama, al-hikayatu jundun min junudillah. Baik, biha
ahyallahu quluba awliyaih. Dalam satu ungkapan ulama, kata ulama, cerita-cerita ni al-hikayah itu ialah satu tentera di antara tentera-tentera Allah. Dengan cerita ni Allah menghidupkan hati para awliya-Nya. Kalau contoh kata kita kata macam pokok ni diturun dengan hujan, dengan basahan ayat akan menyembuhkan pokok. Jadi cerita-cerita ni kalau seseorang tu dia tergolong dalam golongan awliya Allah, cerita tu penting untuk menghidupkan hati dia. Maka seperti dalam Quran dia ada suratul Qasas, surah yang menceritakan tentang cerita-cerita. Cerita ni budak-budak pun suka dengar, orang tua-tua pun suka dengar, ni cerita. Baik, cerita ni jadi penguat kepada sesuatu maudhu' yang kita bercakap. Al-Imam Bukhari menyusun kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi subhanallah, satu kitab hadis yang termaktub dalam kitab ni semua beradab saja. Tentulah Al-Imam Al-Bukhari ialah orang yang tersangat tinggi adabnya sebab dia menghayati hadis-hadis yang dia susun. Ada satu cerita. Imam Bukhari ni satu masa tengah mengajar dalam masjid, tiba-tiba tengah duduk mengajar diri. Tengah mengajar dia berdiri. Orang duduk mengaji. Jadi lepas tu duduk mengajar pula berdiri pula. Berulang-ulang kali dia berdiri. Akhirnya subhanallah, lepas daripada mengaji, lepas pengajian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak murid tanya, Maulana Syekh kami nak tanya, pasal apa tadi tengah-tengah duk mengajak berdiri, lepas tu berdiri. Dia kata, hampa tak nampak, aku tengah duk mengajak, mai satu orang budak tu demai di pintu tu. Budak ni demai, dia mai berdiri di pintu. Aku berdiri sebabnya dia anak tok guru aku. Aku berdiri sebab dia anak guruku, kata Imam Bukhari. Bila dia pergi aku pergi, bila dia pergi aku duduklah. Bila mai balik aku berdiri balik. Ni nak habaq kata tingginya akhlak Al-Imam Al-Bukhari. Maknanya kalau anak guru dia taratu dia akhlaknya macam mana dia dengan gurunya. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ataupun kita simpulkan macam ni. Orang dulu kalau dia alim, orang tanya dia tu guru dia siapa? Lah ni kalau ada ilmu, orang tanya dia mengaji mana? Dia tu mengaji Azhar. Oh, dia tu mengaji mana? Tu mengaji UKM. Jadi orang tanya dia mengaji mana? Dulu orang tanya siapa tu guru dia. Jadi kalau kita nak tahu guru Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala yang 1000 orang tu, itulah himpunan yang duduk pada Imam Al-Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita lain. Satu masa Imam Bukhari ni tengah duduk mengajar. Ni adab juga. Tengah-tengah duduk mengajar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, selalunya mengajar tu panjang. Tapi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana ada satu situasi, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, berhenti terus. Apa cerita dia? Tengah-tengah duduk mengaji, satu orang ni duduk urut janggut ni. Urut-urut janggut, lekat rupa-rupanya ada kutu. Dia panggil bararis. No? Kita tak sampai tara tu pun. Jadi kutu ada di janggut. Akhirnya biarkan macam tu, masalah orang tu lempak di depan Imam Bukhari. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, masalah Sayyidina Muhammad, langsung menamatkan pengajiannya, ambil benda tu, dia buang lah masjid. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, sebab penghormatan terhadap masjid. Jadi bila mana orang ni bersangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak boleh meneruskan dah masalah Sayyidina. Kadang ada sesuatu yang berkait dengan penghormatan yang kena bagi kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam mana lain, bila mengajar, tiba-tiba ada sesuatu yang memalingkan perhatian orang mengajar kepada tujuan dia mengajar. Ketika itu keberkatan akan diangkat. Maknanya untuk guru dia berhenti pasal dia terus mengajar pun tak ada makna lah, sebab berkat tak ada lah. Sebab mengajar ni, ngaji ni yang paling penting berkat.
Guru kami kalau mula nak mengajar, dia akan peringat dulu, jaga berkat, baru dia mula mengajar. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita mengaji, dia mesti diiring dengan berkat. Maka sebab itu bila kita mengaji, tak boleh kita tanya kawan sebelah, ustaz kata apa tak? Bila kata ustaz kata apa tak tahu, kita dah tak dengar dah ustaz cakap. Tu akan menghilangkan keberkatan. Maknanya mengaji ni lepas habis daripada semua, tok guru ngejak, baru tanya, tadi apa? Macam mana tak faham. Tu baru kena dengan adab kita mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengaji dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kitab ni Sallallahu Alaihi Wasallam nak alih kitab ni pun dia buka helaian kitab ni tak kedengaran. Kalau kita bunyi sereh kan, sampai tak kedengaran di telinga Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Pasal tak mau menghilangkan perhatian gurunya kepada tujuan menyampaikan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu saya mengaji dulu, ada satu orang tok guru saya, dia cerita tok guru dia. Tok guru ni selalunya anak murid ni suka khidmat. Bila suka khidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tok guru dia akan suruh anak-anak murid yang paling dia sayang untuk khidmat dekat dia. Tok guru, para tok guru ni, untuk tok guru pondok, dia tak bagi khidmat kat dia orang yang tak duduk di hati dia. Dia selalu bagi khidmat pada siapa yang dia sayang. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun saya tengok banyak kesamaan di antara Allah dan hamba dan guru dan murid. Banyak saya tengok sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kita berkhidmat kepada dia sebab dia sayang dan cinta kat kita. Sebab itu orang yang paling banyak berkhidmat kepada Allah ialah orang yang dipilih oleh Allah, ialah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Muhammad. Jadi cumanya Allah sayang ke seseorang ni kita tak tahu. Sebab dalam yang Allah pandang ialah hati seseorang. Luar semua sama. Dalam hati tu yang Allah pandang tu, apa yang duduk dalam hati dia tu hanya Allah mengetahui. Hak tu yang menyebabkan Allah limpahkan pelbagai khidmat dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ada di antara orang yang dia mati sedang berkhidmat kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa nama tu imam? Imam Masjid Bukhari kita dulu yang baca khutbah mati dalam bulan puasa. Haji? Hak dalam puasa ke bulan puasa, hak lepas ni mati tengah baca khutbah. Apa nama? Lupa. Ustaz ya? Ku Yakub. Jadi Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu contoh. Sebenarnya Allah nak ajak, nak tunjuk kita Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebenarnya khutbah ni jarang orang rakam, tapi ada orang pergi rakam. Tengah baca khutbah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah berpesan takwa lagi, tak habis lagi tu pesan takwa. Waktu tu jatuh mati sedang berkhidmat kepada Allah. Apa yang duduk dalam hati dia hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hamba dia. Ada satu orang guru Quran. Ini cerita satu orang makcik lah. Saya lepas saya mengajar, dia main. Dia tanya, Ustaz nak tanya satu soalan kat Ustaz. Waktu kami duduk mengaji, pas satu orang ustaz dulu dia kata, tengah-tengah duduk mengajar, tu ustaz tu pengsan. Yang ngaji muslimat belakang. Bila ustaz pengsan, jatuh, nak buat, macam mana tak tahu nak buat, kipas. Kipas, ustaz sedar. Ustaz bangkit balik duduk mengajar. Tengah-tengah duduk mengajar tu dia kata, mai dah tu habis umur. Dia ngaji tengah mengajar Quran. Mana mati tengah berkhidmat pada Allah juga. Salah seorang guru saya, orang Bali, mengajak di Perlis setiap hari Sabtu macam ni. Kalau mengajak di Perlis hari Sabtu macam ni, dia akan tidur di Perlis. Mai daripada Bali tidur di Perlis sebab nak kuliah subuh saja. Ni para ulama.
Dia mengajak setiap bulan penawar bagi hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengah-tengah duk mengajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah tu kau dah mengajak kuliah subuh. Anak murid tak ramai pun. Mengajak kitab tak guru pula tua. Makna orang hak celek lebih banyak daripada orang hak penjam banyak daripada hak celek lagi lah. Tengah-tengah duk mengajar ni, orang terkejut sebab kepala bertuh ni. Boom, kata jaga orang. Jatuh. Perkataan akhirnya ialah zuhud. Sebut-sebut zuhud jatuh. Maknanya mati tengah berkhidmat. Jadi subhanallah, sebab itu kita ni kena minta. Umum kita minta, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa tu saya ingat tentu semua hafal ikut. Saya nak bagi lagi satu doa. Tu top up orang tadi. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Sebelum ni saya nak, sebelum kita habis ni, saya nak suruh tuan-tuan keluar ni, tuan hafal doa tu. Terjemah dia, Allahumma khtim lana, wahai Tuhan tolong tutup umur kami bis-sa'adatil lati, dengan kebahagiaan yang khatam tabiha, engkau telah tutupkan dengan kebahagiaan tadi seperti mana engkau tutupkan bagi para-para awliya engkau. Mahal doa ni. Kita minta Allah Ta'ala tutupkan umur kita dengan kebahagiaan yang pernah Allah tutup kepada wali-wali dia. Jadi kita baca ramai-ramai, tuan hafal sampai kita boleh kita baca lepas sembahyang, jangan tinggal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Dia ada perkataan Allahumma khtim lana, satu. Allahumma khtim lana, satu. Yang kedua bis-sa'adatil lati, dua. Khatamta biha, tiga. Li awliyaika, empat. Ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin tu tak apa dah. Dia empat perkara. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bis-sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika
Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bis sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Boleh kita baca sekali? Alhamdulillah. Kita ulang lagi sekali. Allahumma khtim lana bis sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bis sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bis sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Coba baca lagi sekali insya-Allah. Alhamdulillah, saya ijazahkan doa untuk tutup amal. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk mati seperti para awliya ya, insya-Allah. Itu satu. Yang kedua, hak ni khusus. Khusus ni minta dalam sujud yang terakhir nak mati macam mana? Hak satu kita minta Allah matikan kita macam mana Allah matikan para wali dia. Jadi hak ni khusus, hak ni terlihat bakat siapa? Ni kita dan Tuhan. Minta nak mati macam mana? Nak mati tengah sembahyang ke? Nak mati dalam masjid ke? Nak mati di Mekah ke? Di Madinah ke? Nak mati sedang baca Quran ke? Nak mati apa ke? Ni permintaan dia buat oleh ulama. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha dia minta mati sedang puasa. Satu masa Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Aisyah ni dia umur ketika Nabi wafat 18 tahun umur dia. Dia hidup lepas Nabi wafat 40 tahun. Mana dia wafat ketika umurnya 58 tahun. Sayyidina Aisyah 40 tahun jadi tok guru. Ramailah ulama-ulama yang lahir daripada madrasah Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada hari kematian dia, dalam tak salah ingat, dalam lingkungan 6 Ramadan, Sayyidina Aisyah jatuh sakit. Bila sakit, teruk sakit dia ni, orang pakat buat ambil ubat. Jadi bila ambil ubat, orang suruh dia minum, orang suruh dia makan ubat, dia tak mau. Bila dia tak mau, orang kata, Ummul Mukminin Aisyah, kalau tak makan ubat ni mati ni, berat sangat. Dia kata, aku nak heran apa mati. No, masalah saya, aku dah 40 tahun aku minta, aku mati sedang berpuasa. Sayyidina Aisyah. Akhirnya dia mati pada hari dia sakit, sedang berpuasa. Maknanya apa? Dia akan berbuka puasa dalam syurga. Ni minta. Jadi para ulama minta nak mati macam mana? Imam Bukhari sendiri dia mati selepas bayar Isyak. Selepas bayar Isyak malam raya. Puasa 30 hari, esok raya, malam tu mati Imam Bukhari. Lepas bayar Isyak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jatuh. Tu Allah pilih untuk para awliya dia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu dia mati selepas khatam Al-Quran. Habis khatam Al-Quran, baca suratul Nas, salat Sayyidina Muhammad, masuk baca suratul Fatihah, baca 5 ayat dalam suratul Baqarah, kembali ke rahmatullah. Tu dia panggil landing elok. Para ulama tak mau mati dalam tidur sebab bukan dalam ibadat yang khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya hak tadi kita bicara Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, tu satu. Sambung dengan Allahumma khtim lana bis sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Lepas tu dalam sujud kita yang terakhir
kita minta, ya Allah Tuhan aku, matikanlah aku dalam sujud sebagai contoh. Ni kita nak apa ni? Ni kita minta langsung dengan Tuhan. Ni rahsia kita dengan Allah. Siapa pun tak tahu, isteri pun tak tahu. Soalan Sayyidina Muhammad, anak-anak pun tak tahu, yang isteri suami dia pun tak tahu. Nak tahu kata dia minta apa, dia mati macam mana. Tu yang bahasa dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila dia mati tu baru kita tahu, dia ada minta lama Tuhan bagilah. Sebab minta ni dia Tuhan bagi kita. Kalau kuat hati kita, Tuhan bagi. Ada satu orang tu, dia jiran saya. Orang ni jiran saya. Dulu ni orang tak kenal hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hadis yang cerita tentang Nabi suka apa, Nabi rupa dia. Dulu orang tak apa kenal kitab ni. Hari ni orang dah mula mengaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dia ni tuan-tuan, dia asasnya dia tak minat makan labu. Biasa. Tapi bila dia mengaji hadis, rupa Nabi suka makan labu, daripada hari itu dia pun jadi suka makan labu. Maka sampai ke peringkat dia dengan Nabi ni, sampai dia minta, Allah Tuhan aku nak mati di Madinah. Jadi lepas dia meninggal baru kita tahu. Bila masuk bulan Ramadan, dia akan pi puasa di Mekah, raya baru balik. Dan bila dia nak pi ni, dia kata tolong doa nak, kok kita tak jumpa lah. Dia doa nak mati sana. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad nak mati di sana. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad pi kali pertama tu balik. Anak-anak kata, ayah balik lagi, dia minta nak mati Mekah. Dia tengok balik. Tahun yang berikutnya pi lagi. Dia kata mungkin tak balik dah kot kali ni. Tengok-tengok balik juga. Dia pi kali yang ketiga tak balik. Nampak Tuhan bagi. Tuhan bagi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita yang kita nak sungguh-sungguh tu, kita nak apa? Ada satu orang untuk guru kita ni, Tuan Guru Hajilah Kecil, Pondok Makarimul Akhlak tu. Tuan-tuan tahu, dia dulu ni orang nak pergi Mekah ni, dia masalah Sayyidina Muhammad tak macam lah, nak pergi boleh pergi. Dia sakit teruk tahun tu. Bila sakit-sakit, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata dia nak pergi Mekah, nak pergi haji. Tok Guru tak sihat ni, aku nak pergi Mekah, aku nak berhaji. Bila pergi ke Mekah tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad bila dah masuk musim haji, dia pakai ihram, dalam ihram tu dia mati tengah berihram, masih belum tahallul, makna mati dalam beribadah kepada Allah, tak selesai lagi. Maknanya apa tuan-tuan? Dia akan bangkit di akhirat esok dengan ihram yang dia pakai tu. Ni semua para awliya ni semua mati macam tu. Subhanallah. Jadi bila kita mengaji maudhu' ni, jadi hak ni satu benda yang nyata, yang berlaku sungguh-sungguh, bahawasanya begitu Allah tamatkan hidup orang-orang yang dia kasih dengan baik. Satu, kita kena yakin, Nabi kata al-mar'u mata ala ma sya'alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Nabi kata masalah Sayyidina Muhammad, seseorang itu dia akan mati macam mana cara dia hidup. Kita tuan-tuan, kita berulang-alik masjid banyak ke, berulang-alik hak tempat lain banyak. Ada orang berulang-alik masjid tak banyak, dia berulang-alik hak belah lain banyak. Sepatutnya contohnya orang yang berulang-alik banyak ke tempat kerja, dia akan mati sama di tempat kerja, ataupun di rumah balik kerja, ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja, ataupun balik kerja. Itu anul aghlaq. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, kita berulang-alik ke mana banyak? Kalau berulang-alik ke masjid banyak, insya-Allah kita balik pada masjid. Nak pergi masjid ni banyak dah ni, subhanallah. Kan di Pelubang ada satu orang lepas mengaji Ustaz Mak Yahya kan. Lepas mengaji Ustaz Mak Yahya waktu tu, keluar daripada masjid, langkah berapa langkah jatuh. Hari Jumaat, soalan Sayyidina Muhammad, orang angkat masuk dalam masjid, memandang dah habis dah umur. Ni nyata. Soalan Sayyidina Muhammad hari Jumaat, lepas salam Tok Guru, lepas ngaji dalam masjid, Allahu Akbar, boleh mengucap pula dua kalimah syahadah. Orang ajak mengucap.
La ilaha illallah. Boleh kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Habis umur tu landing elok. Tu kita harap kita macam tu lah, insya-Allah. Sebab di sana ada juga orang yang hidup tak macam kita, mati macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maka subhanallah dalam yang kita baca ni, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap kita Allah pilih untuk kita balik jumpa dengan Allah dengan persediaan yang sebaik-baiknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka insya-Allah kita mula baca kitab ni pada bulan depan. Saya tak ada ni pergi Mekah. Kita bulan 1 lah insya-Allah. Jadi saya ni mula berangkat ke Mekah tu pada 10 hari bulan 12 ni. Soalnya Sayyidina Muhammad sampai 21. Tapi tak balik lagi sebab ada satu travel lain tu minta saya tolong depa juga. Jadi saya tak balik lah. Travel tu 22 sampai 1 hari bulan. Jadi maknanya tunggu depa di sana lah. Jadi tolong doa bagi sampai dan balik insya-Allah, sebab nak baca kitab ni. Jadi kalau tak balik macam mana pula kan? InsyaAllah tolong bagi balik lah. Mudah-mudahan Muhammad Sayyidina Muhammad, dan ada siapa-siapa hajat yang minta saya sampaikan. Jadi bolehlah insyaAllah Muhammad Sayyidina Muhammad tulis kertas surat apa semua kan. Bolehlah bagi pada Hadi Bazuki minta apa. Jadi nanti call saya ambil kertas-kertas yang tuan-tuan hajat-hajat tu. Ni habuan. Bila Tuhan bagi nikmat kat saya selalu macam tu. Bila mana ada habuan pergi sana, jadi saya minta kepada siapa-siapa yang ada nak saya bacakan doa-doa tu, insya-Allah mudah-mudahan kalau Allah kabul, dia kabul. Kalau Allah tak kabul, dia bagi pahala kat kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi boleh bagi dekat Tuan Haji Bazuki. Lepas tu kalau dah terimpun, jadi bolehlah bagi kat saya insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayati, Allahumma nawwir qulubana bihidayati, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.